Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat SSP Global Community. Alhamdulillah di kesempatan ini insya-Allah kita akan berkongsi maklumat yang sangat penting untuk kita semua, dan kita harap semua sahabat-sahabat, rakan-rakan komuniti kita dapat mengambil bahagian untuk menonton video ini insya-Allah bagi kefahaman kita bersama insya-Allah. Okey, saya Cik Manan selaku founder ataupun pengasas kepada SSP. InsyaAllah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu berkenaan dengan kesihatan. Sahabat yang mulia, SSP menawarkan produk-produk pemakanan berasaskan herba-herba dan sudah tentulah ia untuk meningkatkan kesihatan kita semasa, dan sekaligus bagi rakan-rakan di luar sana yang mungkin ada masalah kesihatan, ada masalah kurang baik maka di sini kita mengesyorkan sahabat-sahabat insya-Allah mengambil perhatian kepada penerangan video ini. So insya-Allah kita pergi kepada topik kita pada penerangan ini. Okey, saya nak share dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan kesihatan menyeluruh. Okey. Kesihatan menyeluruh. Okey, apa yang saya nak share ialah alright. Kesihatan dan kekayaan anugerah Allah. Sahabat yang mulia, apapun yang kita ada, berapa banyak harta yang kita miliki tetapi faktor kesihatan yang tidak baik, kita tidak dapat memanfaatkan semua nikmat yang kita ada. Maka dengan sebab itu kesihatan perlulah menjadi perkara penting di dalam kehidupan kita. Okay, sesuai dengan apa yang diusahakan oleh SSP maka di sini insya-Allah kita ingin mengajak sahabat-sahabat rakan komuniti sekalian mengambil bahagian di dalam penerangan ini insya-Allah. Okey, apa yang disebut sebagai kesihatan dan kekayaan merupakan anugerah Allah. Okey. Bayangkan kalaupun kita banyak harta, wang ringgit duduk dalam keadaan yang mewah, namun kesihatan kita terjejas, seperti mana yang saya sebut tadi, kita tidak boleh menikmati nikmat kesihatan itu secara sempurna. Okey, jadi kat sini sahabat sekalian, saya ingin menarik perhatian untuk kita melihat di dalam diri kita. Okey, badan kita terdiri daripada apa? Terdiri daripada 75 trilion sel. Itu dia. Apa dia?
pelbagai saiz sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ada sel liver iaitu hati, sperm, skin, blood, nerve, semua tu. Jadi di sini sahabat sekalian, untuk kita bercakap soal kesihatan menyeluruh, ya, kita kena lihat juga pembentukan pada badan manusia. Okey, di sini kita lihat jenis-jenis sel yang bergabung membentuk tisu. Okey, jenis-jenis sel yang bergabung membentuk tisu. Jenis tisu yang berbeza bergabung membentuk organ. Okey. Jenis organ yang berbeza pula bergabung membentuk sistem. Okey. Sebab tu kita sebut tentang sistem liver, jantung, pankreas, buah pinggang, semua tu adalah organ yang bergabung membentuk sistem. So, jenis sistem yang berbeza tadi tu bergabung membentuk organisma. Tu dia. Jadi yang penting kepada kita apa dia? Yang pertama, kita mesti pastikan sel kita sehat. Okey? Bila sel kita sehat, akan membentuk tisu yang sehat. Bila tisu sehat, dia akan membentuk organ yang sehat. Dan bila organ sehat, dia akan membentuk sistem badan kita yang keseluruhannya sehat. Itu dia. Itu perkara pokok yang mesti kita kena faham dulu. Right? Jadi kehidupan moden hari ini kita lihat banyak menyumbang kepada masalah-masalah kesihatan hari ini. Ya, wujudnya makanan-makanan yang bersifat fast food yang mengandungi preservatif ataupun bahan pengawet, adanya colouring, dan pelbagai-bagai ancaman kesihatan di luar sana. Itu tidak termasuk lagi dengan pencemaran seumpama poison, racun yang mendap di bumi, di udara, Jadi itu semua sebenarnya mengancam kita punya kesihatan semasa. So, sahabat sekalian, di sini penting kita faham tentang kehidupan yang sehat. Dan bila kita bercerita tentang kesihatan ini, sudah tentulah ia sangat berkait rapat dengan cara hidup kita. Okey, seterusnya, untuk menikmati kesihatan yang menyeluruh, seperti mana yang saya sebut tadi, sistem badan kita mesti berfungsi dengan seimbang dan saling harmoni. Saling harmoni. Kesemua sistem dia bergabung di antara satu sama lain, dan jika satu sistem tidak berfungsi, ia akan menjejaskan sistem yang lain. Itu yang perlu kita kena faham. Bagaimana contoh jika organ pankreas tidak berfungsi dengan baik, yang tidak mampu untuk produce ataupun mengeluarkan insulin, maka seseorang akan terdedah kepada masalah diabetes. Itu antaranya. So, kita nak pastikan organ-organ kita baik untuk membentuk sistem organisma yang baik. Okey. Seterusnya sahabat sekalian, kita susuli perjalanan kehidupan kita, badan manusia ni mengikut kajian dia mampu bertahan sehingga ke 125 tahun, bahkan lebih daripada usia itu. Kita melihat satu kehidupan yang berlaku di Lembah Hunza, di pergunungan Andes. Bagaimana
mereka hidup dalam suasana yang menyeduh udara yang bersih, persekitaran yang tidak tercemar, ya. Dan kita lihat walaupun lanjut usianya, bagi wanita contohnya mencecah umur 50, ya, tetapi mampu untuk melahirkan zuriat. Begitu juga dengan kaum lelaki. Itu dia, ya. So ini ya perkara yang perlu kita renung bersama, insya-Allah, ya. So daripada kandungan lagi, ya, ibu-ibu mesti ya mengamalkan pemakanan yang baik untuk memastikan ya dia membekalkan pada janin baby yang berada dalam kandungan ya sihat, ya, yang setelah lahir ya melalui proses pembesaran ya di peringkat baby, di peringkat kanak-kanak, di peringkat remaja, ya, di peringkat dewasa, dan seterusnya pergi kepada warga emas, ya, dan akhirnya mengikut ketentuan masing-masing umur kita yang akhirnya kita kembali kepada Allah, ya, kita akan menemui ajal ataupun kita akan berdepan dengan kematian. Sebagai orang Islam, kita yakin bahawa apa yang disebut ya kullu nafsin za'iqatul maut, yang hidup pasti akan merasai mati. Ya, tapi sebelum itu kita nak pastikan bahawa kehidupan kita ini kita lalui dengan penuh orang kata kesihatan yang baik, ya, apatah lagi dengan keuangan yang baik, ya, dan dalam suasana environment yang bagus, dan insya-Allah dalam family ataupun keluarga yang harmoni, ya. So ini ya kita punya laluan kehidupan. So seperti mana yang saya sebut tadi, gaya hidup adalah juga antara penyumbang kepada punca penyakit. Penyakit dalam badan kita ni ya ambil masa yang lama, ada sampai orang kata 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, lepas tu barulah boleh dikesan. Kecuali sakit yang bersifat boleh kita lihat dengan mata lendik, seumpama terluka, aksiden apa semua, ya. Itu lain. Tetapi yang kita nak cerita ialah berkenaan dengan dalaman kita. Okey, bermula daripada makanan kita, apa yang kita makan, apa yang kita konsum, ubat-ubatan yang sifatnya macam mana yang diamalkan, ya. Lepas tu dengan pelbagai-bagai lagi, ya. Jadi ini semua mengundang kepada masalah kesihatan kita. Ya, kurangnya senaman, berada dalam keadaan stres, ya, minum air yang tercemar dan pelbagai lagi. Penyakit biasa seumpama orang bercerita tentang ketidakcernaan yang melibatkan proses kolon kita. Lepas tu lahir lagi masalah constipation, iaitu sembelit, ya. Lepas tu sakit kepala, ya, sakit belakang, panas badan, ya, kadang-kadang tekanan darah, batuk, demam dan macam-macam lagi. So ianya sangat bergantung kepada gaya hidup kita. Alright. Seterusnya sahabat sekalian, inilah hakikat kehidupan kita hari ini. Ya. Badan kita penuh bertoksin. Ya. Kita seperti mana yang saya sebut tadi, ya, kalau kita makan makanan-makanan junk food, fast food, yang mempunyai orang kata preservatif, bahan awet dan macam-macam, ia sangat menjejaskan kesihatan kita. Hari ini perubahan dunia moden juga mempunyai kesan yang besar terhadap kesihatan manusia. Kita bukan anti kepada pembangunan, bukan begitu. Tetapi yang penting bagi kita hidup dalam suasana yang kita sendiri boleh faham, kita boleh manage, dan insya-Allah kita melalui satu proses kehidupan yang baik. Okey, begitu juga makanan-makanan yang mengandungi bahan-bahan seumpama
Contoh kita makan makanan daripada sumber daging, sumber daging. Contoh kalau kita cerita tentang hari ini masyarakat memang sangat suka memakan seumpama ayam bandar ataupun ayam yang dipelihara dalam tempoh 40 hari. Sudah tentunya daripada makanannya, penjagaannya tidak sunyi daripada penggunaan bahan-bahan kimia. Suatu ketika dulu, saya masih ingat tahun 1996, pada ketika itu mantan Menteri Kesihatan Datuk Chua Joy Ming pernah mengeluarkan statement tentang bahayanya satu daripada antibiotik yang disuntik kepada ayam daging, iaitu Nutrifuran. Nutrifuran. Betapa penggunaan yang begitu meluas dan kesan buruknya kepada orang yang suka memakan ayam daging ini juga terkesan dengan bahan yang disuntik kepada ayam tadi. Begitu juga kalau kita lihat hari ini sumber-sumber makanan yang lain, seumpama apa? Seumpama sayur-sayuran. Hatta kita di Malaysia memang antara makanan asasi kita adalah beras. Okey. Dulu kalau kita ke sawah, kita akan melihat banyaknya hidupan-hidupan seumpama kalau kita sebut ikan darat lah, ikan sawah banyak kedapatan ketika petani sedang menanam padi, dan dalam proses padi tadi masak kita lihat masih banyak lagi hidupan-hidupan. Tetapi dengan penggunaan racun yang digunakan, maka kita lihat berlakunya penghakisan kepada habitat ataupun semula jadinya hidupan seumpama ikan tadi itu. So orang tua-tua dulu bila menuai padi disimpan di mesin jadi beras, disimpan ada satu perkara yang berlaku dalam simpanan beras itu, iaitu namanya bubuk. Bubuk sejenis serangga yang memakan beras itu. Tapi cuba kita lihat hari ini, berapa lama pun kita simpan beras itu dah tak ada bubuk dah. Nampak tak tu? Begitu juga dengan tanaman sayur-sayuran yang juga menggunakan penjagaan menggunakan racun serangga yang akhirnya kita lihat sayur-sayuran tadi juga tercemar. Hari ini setelah keadaan itu berlaku, orang bercerita tentang apa? Tentang makanan organik. Okay, kita faham apa dia organik. Tu dia. Memang ramai yang nak maintain kesihatan, mencari makanan-makanan yang bersifat organik, walaupun terpaksa berbelanja lebih. Itulah dia. Begitu juga dengan pencemaran air yang kita tahu yang akhirnya semua ini menjejaskan kesihatan badan kita. Badan kita berada dalam keadaan yang toksin, suka minum minuman bergas, yang kalau kita lihat di dalamnya mengandungi dia punya sakarin yang tinggi. Sakarin tu apa? Sakarin tu adalah ibu gula. Maka tak hairan kenapa peminat pengamal air gas yang segar ini akhirnya dia dapat hadiah yang cukup mahal bagi kehidupan dia, iaitu terdedah dengan masalah diabetes. So inilah suasana hari ini. Maka dengan sebab itu, sahabat-sahabat sekalian,
banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Bagi yang ada masalah jantung, terpaksa buat bypass, ataupun pintasan jantung, dan pelbagai-bagai lagi masalah bagi orang yang diabetik, tengok peringkat awal hanya luka di bahagian-bahagian hujung-hujung jari kaki, merebak lagi, terpaksa potong kaki, terpaksa lagi potong betis, dan kita lihat betapa ramai kesan daripada pengidap diabetes ini akhirnya hilang anggota badan dia. Itu tak cerita lagi yang membawa efek kepada mata, yang akhirnya terdedah pula kepada masalah glaukoma. Jadi ini semua sahabat-sahabat sekalian perlu kita renung, Jadi dengan apa yang kita lihat akibat daripada kencing manis sehingga terpotong kakinya, okey, inilah yang saya sebut tadi, nilai sebuah kehidupan yang harus kita fikir betul-betul. Dan sahabat sekalian, dengan kehilangan anggota ni akibat daripada masalah diabetes, sudah tentunya kita merasakan sesuatu yang sangat tidak seronok, dan kita sudah hilang sebahagian daripada nikmat kesihatan. Dan sahabat sekalian, kita lihat pula masalah-masalah lain yang menyebabkan buah pinggang kita rosak apa semua. Sebab apa? Hari ini di negara kita adanya masalah apa? Masalah darah tinggi, masalah diabetes ataupun kencing manis, masalah lemah jantung, yang akhirnya berjangkit-jangkit. Berjangkit-jangkit. Satu masalah kesihatan pergi kepada satu lagi dan dan akhirnya ke seluruh badan kita menghadapi masalah yang sebegitu teruk. Kita lihat kaum wanita khususnya berapa ramai yang terdedah kepada breast cancer ataupun kanser payudara. Kita lihat banyaknya masalah-masalah hari ini yang menyebabkan antaranya pembunuh nombor satu di kalangan wanita hari ini iaitu breast cancer ataupun kanser payudara. Itu tak cerita lagi tentang kanser cervixnya, fibroidnya, cystnya, dan macam-macam. Sebab itu wanita tolong ibu-ibu ambil perhatian sungguh-sungguh terhadap status kesihatan semasa kita hari ini. Dan kita lihat di dada-dada akhbar, subhanallah, sangat menggerunkan, lebih menakutkan di Malaysia sekarang ni, setiap 3 orang, seorang daripadanya berisiko mengidap kanser. 700 korban akibat daripada kanser cervix, dan macam-macam lagi berita-berita di dada-dada akhbar tentang status kesihatan. Dan ini satu hal lagi, iaitu berkenaan dengan obesity. Masalah obes. Sebab apa? Sebab kurangnya senaman dan macam-macam lagi yang menyumbang kepada masalah obes ini, yang sudah tentunya membawa ataupun menjejaskan kesihatan. Begitu juga dengan masalah-masalah dalaman yang melibatkan kita punya pencernaan yang tidak baik, yang kita punya kolon, kita punya usus yang menghadapi masalah sembelit yang menyebabkan nantinya berlaku bila sembelit terdedah kepada penyakit buasir dan banyak masalah-masalah yang lain. So sahabat sekalian, kalau anda waras untuk kita lihat tentang masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, sudah tentunya kita akan merasa gerun melihat kepada keadaan yang ada ini, dan semestinya kita kena alert, kita kena orang kata waspada dengan cara hidup, dan perlu kita perbaiki. Contoh bagaimana khusus yang sudah melalui komprostasis, di mana dinding-dinding usus mengeras, dan akhirnya bila keadaan itu berlaku, apa yang terjadi ialah usus tadi terpaksa
terpaksa dipotong, dijahit, disambung balik apa semua ya. So itulah dia ya yang harus kita faham pada ketika ini. Dan kita lihat ya banyak lagi lah kalau kita bercerita tentang masalah-masalah kesihatan hari ini ya. Oleh kerana banyaknya toksin dalam badan kita menyebabkan daya ketahanan badan kita menurun, lemah daya imunisasi kita ya. Maka mudahlah untuk penyakit-penyakit untuk berjangkit ataupun untuk mudah untuk kita diserang oleh pelbagai penyakit. So, sahabat sekalian, apa yang mesti kita kena faham ya hari ini ya, ini sesuatu yang orang kata kita kena buka minda kita. Apa dia? Sistem penjagaan perubatan ataupun medical care system hari ini sebenarnya pun tidak dapat mengubati pelbagai penyakit ya, ataupun dapat menyembuhkan pelbagai penyakit. Yang penting bagi orang yang dah terkena, dia hanya boleh mengawal. Dia boleh mengawal. Jadi bila kita pula sebagai orang Islam bila terkena penyakit dan Nabi SAW menyebut likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Itu dia. Jadi satu pihak mengatakan kalau satu-satu penyakit seumpama penyakit diabetes kecil manis tidak ada ubat apa semua ya, maka di satu sudut yang lain kita harus secara terbuka di atas ilmu yang terbatas yang dikurniakan Allah kepada manusia ini. So setiap di kalangan kita mesti meraihkan perbezaan pendapat, mesti menghormati akan kepakaran dan kebolehan masing-masing, tetapi jangan pula dengan perbezaan pendapat kepakaran yang ada ini menjadikan kita ini ada jurang. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut yang kata bagaimana usaha kita untuk merawat masalah-masalah penyakit yang ada ini, sebenarnya insya-Allah masih banyak cara yang boleh kita gunakan. Satu perkara yang kita kena fikirkan mari sama-sama kita merenung sejenak, lebih banyak hospital baru. Sudah tentu lebih banyak di kalangan tenaga-tenaga yang diperlukan, doktor, nurse, attendant yang diperlukan. Maka sudah tentulah lebih banyak lagi ubat-ubat baru yang muncul. Malangnya hakikat sebenar, lebih banyak penyakit baru yang muncul. Sepatutnya dengan pelbagai-bagai kecanggihan ini sudah tentulah boleh mengurangkan ataupun dengan istilah yang lain boleh merawat yang akhirnya boleh menyembuhkan masalah kesihatan yang dihidapi oleh seseorang. Tapi inilah dia yang perlu kita renung bersama. Bahkan ada yang berbangga. Apa maksud saya berbangga? Dengan sakit ditanya pula, you duduk kat mana? I duduk specialist. Sama macam tu. I duduk specialist, bukan hospital biasa. I ada medical card dan macam-macam. Allahu Rabbi ya. Inilah yang kita lihat hari ini, ya Allah ya Rahman. Jadi apa tu? Itulah kewujudan banyaknya hospital-hospital tak cukup dengan yang kerajaan, yang swasta, spesialis dan seumpamanya. So kita kena renung betul-betul apa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah yang membuatkan satu keinsafan dan kita faham bahawa nikmat kesihatan itu yang saya sebut tadi, ianya merupakan kekayaan anugerah Allah yang perlu kita jaga. So prevention is better than cure. Perkataan ini sangat kita familiar, sangat popular di kalangan masyarakat, terutamanya dalam bidang
medical yang menyebut bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Cegahlah lebih baik daripada merawat. Kalau dah kena, nak rawat dia apa semua, kita tahu penyakit tadi datangnya apa? Datangnya setelah dapat dikesan dalam tempoh yang begitu lama. 5 tahun, 10 tahun, barulah boleh kesan. So, cuba bayangkan pada ketika itu, penyakit ini datang macam apa? Ada orang kata penyakit datang macam ribut, keluar macam semut. No, sebenarnya ia datang berdikit-dikit. Tetapi kadang-kadang kita tidak faham, kita tidak mengerti tentang simptom-simptom yang ada pada tubuh kita. Kita tidak memahami itu semua, yang akhirnya kita agak biasalah, sikit-sikit biasalah. Macam itulah yang dihidapi oleh masyarakat kita hari ini. So, kalaulah kita faham dengan makanan-makanan yang ada itu juga antara penyumbang kepada masalah kesihatan, maka apa salahnya kita katakan tidak pada semua makanan-makanan yang memudaratkan, dan katakan ya pada semua makanan-makanan yang menyihatkan. Untuk apa? Untuk kita membina sebuah keluarga bahagia, sihat dan sejahtera. So, sahabat sekalian, di sini ini saja yang dapat saya kupas berkenaan dengan apa dia asas yang perlu kita faham di dalam kehidupan kita. InsyaAllah selepas ini kita akan bincang solusi-solusi yang boleh diambil untuk kita atasi masalah-masalah yang kita sebut tadi, insya-Allah. Sebab apa? Kita kena faham bahawa betapapun kita diuji dengan masalah kesihatan masyarakat kita, namun insya-Allah di sana ada jalan-jalan yang boleh kita ambil, insya-Allah, dalam usaha kita berikhtiar merawat dan kita letakkan sepenuhnya kesembuhan itu kepada Allah. So, insya-Allah itu dulu untuk kupasan volume pertama kita tentang kesihatan, merupakan satu anugerah dan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. So, jaga betul-betul kesihatan kita. So, apa yang perlu kita amalkan untuk memastikan insya-Allah bersesuaian dengan zaman yang begitu banyak kesan-kesan yang tidak baik kepada kesihatan tubuh kita, apa amalan-amalan dan perkara yang menjadi kemestian di dalam kehidupan kita. InsyaAllah jumpa lagi. Saya juga selaku herbalis menyeru anda semua insyaAllah agar mengambil perhatian kepada tajuk yang sangat penting yang kita kupas hari ini, dan ianya sudah tentu memberi satu kesedaran kepada kita bersama. So, sahabat sekalian mari kita bersama-sama usahakan insya-Allah, mudah-mudahan kita berada dalam kesihatan yang baik, insya-Allah, mengajak masyarakat kita, terutamanya keluarga kita beramal dengan cara hidup yang baik, insya-Allah. Jumpa lagi di sesi penerangan kita untuk kita kupas lebih mendalam dan penyelesaian yang boleh kita ambil bila seseorang yang sudah mengalami penyakit. InsyaAllah jumpa di sesi penerangan yang akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SSP Global Community di atas kesetiaan anda, support anda untuk kita sama-sama menjadi komuniti yang saling bertahun, saling bertolong bantu antara satu sama lain untuk kita realisasikan 3K. Okey, 3K. Ini penutup K yang pertama, insya-Allah kita memang dambakan kesihatan yang baik dalam kehidupan kita. Dan K yang kedua, kita juga perlulah berada
suasana keuangan yang agak baik untuk kita mengharungi kehidupan ini. Kesihatan, keuangan. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh sunyi daripada melakukan perkara yang yang ketiga. Bila kita bantu orang sehat, insya-Allah itu akan pergi kepada yang ketiga, iaitu kebajikan. Bila kita bantu orang untuk meningkatkan sosioekonomi dalam keluarga mereka, itu juga merupakan satu kebajikan. So, 3K tidak boleh orang kata bercerai daripada komponen ini, iaitu kesihatan, keuangan dan kebajikan. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.